Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pengacara majlis, saudara saya, saudara Alwi Ahmad, yang berhormat senator kita, Ketua Pemuda Parti Amanah, seluruh pimpinan UMNO dan Barisan Nasional yang ada di sini di semua peringkat, para hadirin, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Saya minta ceramah lebih awal karena besok pukul 8 pagi saya kena berada di Pasir Salak nak tengok sawah yang diusahakan berskala besar Pemkra dan juga kawasan itu, supaya kawasan itu kita nak galakkan lagi supaya mereka menanam padi dengan teknologi yang moden berskala besar, supaya hasil beras padi di negara kita meningkat dari masa ke semasa. Itulah saya minta awal tadi. Tapi oleh kerana saudara kita ni dia nak kira protokol, saya tak kira sangat, apalah. Alhamdulillah kita dapat bersama malam ni. Saya 44 tahun lawan UMNO BN. Bukan senang tapi kita ni dalam hidup kita, bila kita berjanji, selalu kita ikuti dengan insya-Allah. Besok jumpa aku di kedai kopi pukul 9 pagi, insya-Allah. Sebab kita tidak tahu dalam hidup kita sejam lagi apa nak jadi. Allahyarham Salahuddin Ayub, bila dia pergi ke Kedah untuk memberi ucapan kepada para pelajar di Universiti Utara Malaysia, lepas itu ramailah orang jumpa dia, nak jumpa dia, yang telefon dan sebagainya. Dia kata, jumpa saya malam ini di Jerai, Parlimen Jerai, pukul 9 saya akan berada di situ, insya-Allah. Tiba-tiba masa maghrib, kepala dia sakit dan akhirnya dibawa ke hospital, membuat pembedahan dan meninggal dunia. Itu Salahuddin Ayub meninggal dunia dalam keadaan menjalankan tugas sebagai seorang menteri yang mempopularkan jualan rahmah di seluruh negara. Sampai ayam rahmah, telur rahmah, beras rahmah, simen rahmah, sehingga kerajaan dalam ucapan Perdana Menteri, rahmah ini sekarang dijenamakan sebagai satu program kerajaan madani. Ini yang dibuat oleh salam dulu. Jadi saya nak sebut di sini, begitulah juga dalam politik ini. Kita tak tahu apa nak berlaku 4-5 tahun yang akan datang. Dalam sejarah pilihan raya Malaysia, daripada tahun 55 sampai 2018, ada parti yang dapat majoriti. 55 sampai 2013, Perikatan dan Barisan Nasional dapat majoriti. 2018, Pakatan Harapan dapat majoriti. 2022 Tuhan nak uji kita, siapa pun tak dapat. Nak buat macam mana? Kami percaya kami boleh perintah Pakatan Harapan cukup. Kami lawan dengan UMNO BN. UMNO BN kita kata kami parti lama, kami cukup untuk merintah. Perikatan Nasional pun kata kami cukup, boleh menang ke semua. Datang keputusan Pakatan Harapan 82, BN 30, Perikatan Nasional 74. Siapa pun tak boleh.
Nak buat macam mana? Kalaulah Malaysia ni negeri masyarakat majmuk, berlainan agama, berlainan latar belakang, bayangkan kalau kita tak ada Perdana Menteri sebulan. Sebulan dia Cik Alwi. Kita tengok Lebanon bila tak dapat lantik presiden, 12 kali bawa ke dalam parlimen, tak dapat lantik presiden. Apa jadi negara mereka? Demonstrasi, pelancong pun tak mau datang dan sebagainya. Akhirnya mereka yang simpan duit di bank pergi cucuk duit, keluar angin, duit tak ada. Mereka demonstrasi, bakar bank dan sebagainya. Huru-hara Lebanon. Tapi Lebanon ini nasib baik karena rakyatnya lebih daripada separuh bekerja di luar negara. Mereka dapatlah hantar duit kepada ibu bapa mereka untuk hidup. Kalau kita di sini kalau jadi begitu nak buat macam mana? Kalau sebulan dia tak ada Perdana Menteri, sedikit dia kita bakar isu perkauman, dia akan berlaku perkara yang tak elok. Di sinilah kebijaksanaan orang tua-tua kita. Siapa orang tua-tua kita? Raja-raja Melayu. Tak pernah raja-raja Melayu bersidang khas lepas pilihan raya, tak pernah. Sebab ada majoriti. Kali ini raja-raja Melayu bersidang dan akhirnya Yang Pertuan Agong menitahkan buat kerajaan perpaduan. Ya memanglah kerajaan perpaduan. Bila saya tengok UMNO, nak berkawan macam mana ni? UMNO tengok kita pun begitu juga. Bagaimana UMNO tengok DAP? Sebab sebelum ni mereka kata no DAP, no Anwar. Dah orang UMNO peganglah perkara itu. Kami pula kata kepada BN ni, tak kira lah kalau buka tip saya yang dulu-dulu, kadang-kadang saya nak dengar pun segan. Tak ada kampung yang saya tak masuk di seluruh Malaysia ni 44 tahun round. Dan dalam PAS dulu bila nak cari derma, nak cari apa, panggil Mamat lah ceramah. Mamat memanglah ceramah, makan malam dan sebagainya. Tak ada markas PAS di Pahang ni yang Mamat tak terlibat beri sumbangan. Betul ke tak? Mana orang lama ni? Ada? Tak mau mengaku dah. Mengaku bila tak dapat, Mamat awak PAS dulu. Jadi yang tadi sekalian, titahnya supaya buat kerja perpaduan. Panggil Mahyudin Yassin, dia tak mau. Panggil Nur Ibrahim, dia kata okey. Bila okey saja, BN masuk sokong 30, campur dengan 82, cukup ngam-ngam 112. 112 di tubuh kerajaan. Maka yang di Pertuan Agong pun panggil Datuk Seri Nur Ibrahim angkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Bila dah 112, Sabah dan Sarawak sokong. Jadilah 148, 2/3 majoriti. Sekarang seorang daripada Muar tu dia jadi goyang sikit, tak apalah. Dia anak muda, biar dia lah. Dia akan tuju pada kematangan. Bagi saya relax dia tengok Syed Saddiq tu. Jangan hentam dia teruk-teruk sangat, biarlah. Jadi yang dari sekalian, kita pun tubuh kerajaan. Saya berterima kasih kepada PAS. Kalaulah PAS dulu dia tak berkawan dengan UMNO lebih awal daripada kami dalam muafakat nasional, kami pergi berkawan dengan UMNO tak kena kapel sehari 44 kali. Betul ke tak? Dulu ni kita tahulah perbezaan dengan UMNO kami ni di sudut akidah. Siapa yang ajar? Ustaz-ustaz. Sampai saya ni kalau UMNO sembelih saya makan melugai. Karena doktrin masuklah otak kita soal akidah ni. Tiba-tiba kawan dengan UMNO, anugerah Allah kita bersama dengan UMNO. Jadi fatwa mereka berubah 5 tahun sekali. Tiap-tiap bulan berubah. Jadi mereka berkawan, lepas itu bercerai. Artinya bila kami sekarang berkawan dengan UMNO, PAS tak ada kata apa. Macam mana UMNO bersama dengan Amanah sekarang? Beda-beda. No fatwa. Sebab mereka berkawan dulu. Jadi mereka bercerai dengan UMNO. Biarlah UMNO yang tahulah. Saya tak mahu tentu hal itu. Dan kita menubuhkan kerajaan dan sampailah kepada hari ini dah masuk 9 bulan lebih dah. Hadirin sekalian,
kita yang bekas ahli-ahli PAH dulu ni, dengan ceramah-penceramah mereka ni, kadang-kadang mereka lupa apa yang berlaku dalam sejarah perjuangan negara kita. Macam seorang tu yang main daripada Kedah tu, dia tertangkap bila Howard Lee, ahli parlimen DAP, Howard Lee, dia baca ayat Quran terjemah. Dia baca tu, mari orang Kedah tu dah hantam, inilah dah Anwar Ibrahim Perdana Menteri yang liberal mengizinkan orang kafir mempersendakan Quran, baca Quran. Tak, saya nak sebut ayat dia apa, saya tak nama. Dia kata apa tu? Bukan tak sunat, tak tu. Tu dia kata, saya terlalu lak pun tak mau nak sebut sampai teratu lah. Dia sebut tu. Kemudian sialah esok dalam laman web, medium, semua beritahu, inilah dia kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim liberal mengizinkan orang bukan Islam baca terjemahan Quran. Budak-budak kita zaman ni dia cari balik sekejap ya. Kami dulu dalam Taman Pakatan Rakyat ada seorang penceramah daripada keadilan nama Gopala Krishnan. Setiap kali dia ceramah, dia akan sebut ayat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dia sebut dalam bahasa Arab. Tu guni adil ada, tak hadir ada, tak fadil ada, semua mereka senyum. Karena mereka kata orang bukan Islam baca Quran lebih baik, karena mereka mendekati Al-Quran. Pula ada. Kemudian itu, dan begitulah juga ni Amma mengatakan lebih baiklah dia mau kahwin dengan kita, sayang dengan kita, dia mau baca Quran. Dia Amma kata. Sekarang bila Howard Lee baca kerana dia DAP, mereka hentam habis. Artinya mereka telah tersalah target attack itu. Sebenarnya Al-Quran ini untuk manusia. Ingat tak penyanyi terkenal Cat Stevens? Cat Stevens ni kata, kalau kau tengok orang Arab, orang-orang Islam yang duduk main di London ni, akhlak mereka, aku tak meluk agama Islam. Aku memeluk agama Islam kerana aku mendengar dan membaca Quran. Sebab dia ahli seni, dia dengar orang baca Quran, dia tengok Quran, dia kata ini satu keindahan luar biasa. Maka dia meluk agama Islam, dia jadi nama Yusuf Islam. Artinya dia baca Quran sebelum dia Islam. Tapi di sini mereka hentam-hentam filak. Rupanya dalam muktamar PAS ada seorang India, dia mengaku dia Hindu, dia baca Quran dalam bahasa Arab itu sendiri. Semua pakai takbir seronok. Inilah perangai PAS. Sekarang mereka buat tak apa, orang buat lain tak boleh. Tahu tak? Tak tahulah koko ni ada teringin nak sokong lagi. Tu yang biar penting nak sokong, tak kan? Ni baca doa tadi ni ya, sebab mereka ni berubah fatwa tiap-tiap kali, ubah. Dan inilah yang kita tengok sekarang ni yang menjadi kelang kabut. Hadirin sekalian, kita akui dalam pilihan raya 6 negeri baru-baru ini, orang-orang Melayu cara umumnya meninggalkan UMNO dan meninggalkan Pakatan Harapan karena sentimen yang ditanam Islam terancam. Sebab ada DAP, Islam terancam. Kami pun hantam UMNO cukup teruk. Kami ingat undi datang kat kami, undi pergi ke PN. Dan hadirin sekalian, mereka menang dengan begitu besar. Terengganu 32-0, Kelantan 43-2, gilanya kemenangan. Kedah 33-3. Selangor hampir mereka sapu 22 kursi. Orang Melayu semua mengundi, dan kerana mereka begitu yakin lepas pilihan raya 6 negeri kerajaan akan bertukar. Tak yakin macam mana yang bercakap itu orang yang besok jumpa Nabi. Tak yakin macam mana. Lepas pilihan 6 negeri kerajaan akan bertukar.
jumpa Nabi, disahkan oleh Mursyidul Ampas. Bukannya seorang lagi pemimpin yang jadi senator daripada India, agama Hindu tu, dia pun mereka jumpa Nabi. Bala orang yang mereka jumpa Nabi bila bercakap, macam mana orang Islam tak percaya? Jumpa ke dakwah alam sebab mimpi. Kita pun tahu, saya biasa mimpi bersama dengan Lady Diana. Siapa nak buktikan mimpi saya? Tak boleh. Sebab itu mimpi. Ada dalam TikTok orang ni, dia mimpi dengan satu perempuan yang lain lah. Bini dia dengan siapa? Abang mimpi pun tak boleh. Dia marah macam tu. Jadi untuk sekalian, kita lihat orang Melayu yakin akan tukar kerajaan dalam lepas pelihara 6 negeri ini. Tiba-tiba apa yang berlaku? 3 negeri kita masih menang dan mereka menang 3 negeri. Tidak berubah banyak, hanya berubah di sudut kerusi yang mereka menangi. Kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim kekal. Bila kekal, hadirin sekalian, berlaku pilihan raya selepas itu di Simpang Renggam, Simpang Jeram dan Pulau. Alhamdulillah, dalam pilihan raya itu kita bergabung molek dah. Kita sedar kalau kerjasama kita tak kuat, kita akan kalah. Calon daripada Amanah Pakatan Harapan, Barisan Nasional turun habis-habisan kempen di situ. Itu saya datang ini, saya bayar derau, orang kata derau. Yang amat berhormat Menteri Besar Johor berkubu di Simpang Jeram. Dan begitu juga di Pulau. Apa yang berlaku di Simpang Jeram, jumlah peratus mengundi kurang, majoriti kita bertambah. Bermakna orang-orang Melayu telah mula yakin semula dan sedang kembali kepada kerajaan Pakatan Harapan. Saya berkeyakinan kita menang di Pelangai ini, insya-Allah kita akan menang di Kemaman nanti. Sebab keyakinan orang Melayu dah mula pulih dan mereka dah yakin kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berakhir 4 tahun lagi hingga pilihan raya akan datang. Bukan berakhir, 4 tahun lagi sekurang-kurang. Pilihan akan datang, rakyat semula memilih. Sebab itu kita lihat Datuk Mak Hassan Menteri Pertahanan, dia bertanding di rantau, semua putih yang undi dia menang kecuali undi tentera, dia kalah. Menteri Pertahanan kalah dengan undi tentera. Pelik ke tak? Kami di Batuas, kem tentera di situ, tentera udara, baris kita daripada yang bertanding situ, daripada Pakatan Harapan hanya dapat 14 undi pada 2000. Sebab secara umumnya mereka yang berada dalam kerajaan ini mengundi Perikatan Nasional. Tapi bila mereka tengok kerajaan tak bertukar selepas pilihan raya 6 negeri, di Pulai dan Simpang Jeram, pegawai kerajaan ataupun pegawai awam mengundi kita sudah 50%. Nampak rada berubah. Jadi menjelang 4 tahun lagi bila kerajaan federal tak tumbang, kerajaan negeri makin kuat, saya yakin penjawat awam akan bersama dengan kita menyokong dan mendukung kerajaan Madani Pakatan Harapan dan juga kerajaan perpaduan ini. Sebab itu kita jangan panik bila kita lihat satu-satu keputusan. Yang penting kita kena berusaha. Hadirin sekalian, memang bila kita jadi pemerintah di suasana dunia yang hadapi masalah, dulu hadirin sekalian Kementerian Pertanian ni kementerian yang agak tercorok lah. Sekarang dia jadi kanan di seluruh dunia karena soal keterjaminan makanan. Di Indonesia isu beras ni berkantuk cukup panjang, berkilo panjang. Sana nak beli beras yang sana dipanggil bulog, iaitu beras yang dikontrol oleh kerajaan dengan harga yang lebih murah lah. Sebab negara-negara pengekspor
Dia kurangkan ekspor dia. India beras putih, dia kata no, beras basmati boleh. Basmati ni mahal, orang Pedas nak makan macam mana, 2 biji sinci beras dia tu. Kalau kita rebus jadi nasi, 2 biji 1 inci dia punya panjang. Beras itu sekilo kurang 40 lah, 40 ke atas. Yang mutu yang baik sampai 60 pun ada. Sekampit ayah sekilo. Dia beras tu memang beras import ni tak mahal. Maka orang-orang macam Petaling Jaya, macam Syahala, macam orang bandar ini yang pendapatan tinggi tak makan beras tempatan ni. RM26 sekampit 10 kilo. Tapi bila beras import naik, dia cari beras murah. Beras murah ni beras tempatan. Kita kalau tempat saya duduk Kota Damansara, ni baru pindah rumah kerjaan minggu depan. Di Kota Damansara tu nasi lemak dia basmati. Sebab sepinggan RM18, RM15, apa orang situ nak heran. Sekarang dia duk fikir kalau basmati pun dia tak boleh jual, dia kena cari beras yang lebih murah. Beras lebih murah, beras tempatan. Maka beras tempatan itu pernah ni jadi rebutan. Bila jadi rebutan, sebenarnya beras kita tak kurang, cuma beras import tu naik. Maka orang carilah beras tempatan. Dalam blok ni pula duk main pula dah, beras takkan ada bulan depan dan sebagainya. Maka berlakulah orang panggil panik buying, beli panik. Dia anak 2, sebulan dia pakai 10 kilo sekampit. Dia dengar bulan depan tak ada beras, dia beli 3. Bila dia beli 3 kampit, dia ambil hak orang lain 2 kampit. Hak orang lain lah, kiranya patut hak orang lain. Yang pula anak 2, 3, 4 pula, dia hantam 6 kampit, dia tolak troli di supermarket. Maka beras lokal ni jadi kurang. Macam mana nak buat? Kita usahakan melalui PAMA, melalui LPP, Lembatan Peladang, Datuk Mahfud mengurusinya. Kemudian melalui KPDN Kementerian apa ni, Datuk Sarudi Ayub yang menteri dulu ni, dia jual melalui jualan rahmah. Kita pula buka outlet jual dengan harga RM26. Kalau tak sempat, kita minta PAMA hantar. Dan kita cari jalan lagi. Kemarin dalam kabinet saya telah kemukakan cara-cara nak hadapi kes beras ini. Dan petang jumpa Duta India kerana Datuk Seri Anwar sendiri menelpon Modi, Perdana Menteri India, hal beras ini. Perdana Menteri India datang jumpa saya. Dia kata dia akan jawab minggu depan tentang pembelian beras putih ini. Dan kita mau apa beras putih yang RM26 sekampit ni dibanyakkan dengan kita minta agensi kerajaan dipersetujui dan semalam oleh Kementerian Keuangan, seperti asrama lah, hospital dan sebagainya, dia guna beras import. Maka kerajaan beri subsidi di atas pembelian agensi kerajaan itu. Maka puluhan ribu kampit akan berada di pasaran bila agensi kerajaan ini menggunakan beras import. Kenapa beras lokal tak cukup? Memang tak cukup. Penduduk makin bertambah, benang duk macam tu. Tapi bila kita jadi menteri, kita tak boleh beli kerajaan dulu. Tak mau. Saya nak usaha supaya insya-Allah beberapa tahun lagi kita cukup beras di Malaysia ini. Saya pergi tengok tanaman padi yang terbaik di Malaysia di Sekincan. Pokok padi dia, penjagaan dia begitu cantik. Saya tanya mereka macam mana kamu buat? Dia kata dia jaga daripada awal, air cukup dan cukup. Boleh dia buat tempat lain. Maka bersama Bernas dan sebagainya, kita bawa ala Sekincan tu pergi buat di Perlis, Kedah. Tu yang pertama dapat, selalu memang dapat 6 tan, 5 tan, kali ini 11,4 tan pertama. Dan di Terengganu, mungkin 28 hari bulan 10 ni saya akan ke Terengganu nak tengok pula padi ala Sekincan ni nak dapat berapa tan di sana.
Di mana tu? Terengganu tu? Ketara. Dan sekarang ni hadirin sekalian, di Pahang kita akan troka kawasan-kawasan baru, dan Rompin dan keluarga di Raja Pahang pun akan terlibat juga dalam usahakan tanaman padi ini. Syarikat-syarikat swasta dah mula datang, dan kita akan usahakan untuk cukup beras pada masa akan datang. Saya bersama pegawai jumpa Menteri Keuangan berkali-kali supaya buat sistem pembayaran baru di Mada. Menteri Keuangan tanya, berapa ni belanja ni? 3 bilion. Dia kata, nak cari duit mana? 3 bilion ni. Saya kata, tak setuju. Saya jumpa Perdana Menteri. Jadi Menteri Keuangan, Perdana Menteri orang tu lah juga. Bila dalam mesyuarat kabinet kita kemukakan, Perdana Menteri ada, Menteri Keuangan ada, setujulah. 3 bilion projek ini insya-Allah dia akan masa 3-4 tahun, 5 musim untuk 2 tahun. Bila datang hasilnya 100,000 hektar ini, kita akan lihat beras kita akan bertambah, dengan kita juga akan tumpu Sabah dan Sarawak kena buka ladang-ladang padi pada masa akan datang. Ini usaha kita, hak semasa kita lawan, kita jaga. Pada akan datang kita kena merancang, tak boleh tengok gitu saja. Hal ayam dan telur, sekarang tak ada masalah. Adalah sikit-sikit telur tak cukup sana dan di sini, dan boleh dihantar dengan segera, karena ia paras harga ayam sekarang ini sudah berada di paras yang normal. Datang isu beras pula. Habis beras itu tak apa pula datang. Sebab ini benda hidupan manusia, dan dia berlaku di mana-mana tempat. Macam di China, di Amerika, negara mereka besar. Orang yang pernah melawat Amerika, China, dia tahulah, kalau banjir di Xinjiang, dia tak banjir di Beijing. Dia ribut di Hong Kong, dia tak ribut di Shanghai. Dia luas. Amerika naik banjir atau berlaku di Texas, tidak berlaku di Arizona. Kita ni sekali banjir 4 negeri, habislah kawasan tanaman kita, sebab negara kita kecil. Sebab itu jangka panjang kita mesti bersedia untuk tabung padi ini. Kita banyakkan di Sabah dan Sarawak, supaya kalau jadi apa-apa di sebelah 4 negeri ini, kita ada stok, orang kata, di Sabah dan di Sarawak. Ini yang kita fikirkan sekarang. Dan Perdana Menteri dia kira apapun untuk kebaikan rakyat dia akan setuju, tapi kena benalah ekonomi, pendapatan yang lebih baik. Tengok, bila dia pergi jamban sekolah, sana pecah, sini pecah, jamban pulih pecah. Tonton baiki jamban saja tanda di seluruh Malaysia sekolah ni 1 bilion, dan semua dah siap sekarang ini. Kenapa? Arahan Perdana Menteri sendiri. Begitu juga hal padi ini, insyaAllah 3-4 tahun lagi siap. Kita boleh buat 5 musim untuk 2 tahun. Maka bertambahlah padi di negara ini. Kalau jadi apa-apa, kita juga mau galakkan di Sabah dan Sarawak jadi pusat atau di tempat pengeluaran padi pada masa yang akan datang. Sebab kita tak boleh bergantung lagi kepada import semata-mata. Ini usaha kita yang kita jalankan dari masa ke semasa. Yang penting, nak bina ekonomi balik, syaratnya kerajaan mesti stabil. Setuju ke tak? Bayangkan hari itu, hadirin sekalian, saya pergi ke Vietnam, mesyuarat Menteri Pertahanan ASEAN. Balik Malaysia, sampai-sampai tak ada siapa sambut aku. Mana pergi ni? Rupanya kerjaan dah jatuh. Tun Mahathir dah letak jawatan. Saya pun balik rumah, saya kata kepada pengawal-pengawal tu, ambillah kereta balik semua. Saya pun keluar daripada rumah kerjaan itu. Tak bolehlah keluar hari itu, barang kita banyak. Kemudian dah tukar kerjaan pula, tak lama pula tukar lagi. Danik Mahyudin, dia takut kalau ada unit tak percaya, dia buat darurat.
Jadi bila darurat, hadirin sekalian, kita tak boleh masuk dan bahas di parlimen. Belanjalah duit IPS macam mana, belanjalah apa pun, kita tak boleh bahas, tak boleh tegur. Lepas itu jatuh naik Mai Sabri. Mai Sabri sampailah kepada pilihan raya. Kalau dalam masa 4 tahun 3 Perdana Menteri, termasuk Najib 4, siapa nak main melabur di Malaysia? Orang tak tahu ni akan datang apa pula akan berlaku ni. Tapi bila naik kerajaan perpaduan, dia lihat kerajaan ini akan bertahan sehingga 5 tahun, pelabur mula datang. Betul tak? Sebab itu soal perpaduan dan kemenangan ini penting. Jangan ini perlahan kecil, kalah pun tak apa, no. Kena menang. Dan saya sebut di dalam kempen di Simpang Jeram dan di Pulai, kalau Barisan Nasional kalah, kalau Pakatan Harapan kalah, BN bertanggungjawab. Kalau pilihan raya di sini BN kalah, Pakatan Harapan bertanggungjawab. Betul tak? Betul. Ketua Muda kena kerja kuat. Pastikan yang mengundi PH itu semuanya akan mengundi BN pada 7 hari bulan nanti. Pergi ketua rumah, kalau kamu tahu rumah, wanita-wanita kita dah pergi dah sekarang ni. Ketua rumah yang dulu mengundi Pakatan Harapan dan bagi tahu kali ini jangan cari orang Cina, jangan cari roket, down. Orang kita pula jangan dia cari simbol harapan 3 segi itu. Tak ada. Kali ini daging. Kamu suka tak suka kah kena undi daging? Boleh? Jangan. Ni janji ni dulu calon ini tahun calon apa? Calon pilihan ke-14. Baru ni jadi calon di sini anak dia pula. Calon PH di sini. Kita ada 2000 lebih undi. Kalau 2000 itu semua mengundi Barisan Nasional, insya-Allah kita menang di Pelangai ini. Bukan menang, kita mau menang macam di Simpang Jeram, yaitu majoriti lebih daripada pilihan raya umum. Boleh? Boleh. Tinggallah parti hijau tu. Takbir. Dia berubah fatwa dia macam-macam. Dia maki Anwar Ibrahim ni sampai tak ada break, orang kata. Bila sebut PM ni cakap dia bohong, PM bohong. Dia ajak orang suruh kata bohong. Bila panggil mesyuarat di Putrajaya, dia pergi pula. Dia pergi jumpa dengan orang yang pembohong. Tak segankah kita begitu dalam kita beradab ni? Tama bangsa kita yang nilai budinya tinggi. Sebab itulah kita hadirin sekalian, kita noktahkan gelombang hijau ini. Kita mau kerajaan perpaduan ini terus menang, insya-Allah. Kestabilan membawa kemakmuran, kestabilan membawa perkembangan ekonomi. Bila ekonomi baik, rakyatlah yang akan mendapat faedahnya. Itulah dulu ucapan saya. InsyaAllah semuanya keluar mengundi, yang boleh mengundi, yang pekerja, tolong ketua rumah ajak mereka mengundi calon dacing Barisan Nasional pada 7 hari bulan nanti. Pukul 7.30 malam melalui Borang 14 kita dah tahu, yaitu yang berhormat daripada Barisan Nasional mencapai kemenangan di Pelangai ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.